Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang hadirin jemaah sekalian, insyaAllah bolehlah masuk ke dalam ruangan masjid. Kita ikut menjalankan SOP PKPP. Sebelum saya ucapkan selamat datang pada Al-Fadhil Ustaz. Walaupun dalam keadaan dengan mesyuarat mengapa, alhamdulillah dapat sampai juga ke Masjid Al-Fadhil. Dimulakan dengan lafaz kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedang hadirin jemaah sekalian, saya mengalu-alukan tuan-tuan, puan-puan, haji-haji, hajah-hajah untuk kita dengar sikit kuliah dan sekira pada Zulhijjah ini. Jadi mintalah kerjasama daripada tuan-tuan, puan-puan, haji-haji, hajah-hajah untuk sama-sama kita manfaatkan sedikit ilmu ataupun tazkirah pada kuliah Duha ini, insyaAllah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ada di kalangan umat manusia ini yang hidupnya cuba melarikan diri daripada kematian, kabarkanlah pada mereka tersebut, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan mendapatkan kamu dan mengejar kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian setelah mana kamu mati, kamu akan mula hidup di satu alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di waktu itu mula dipedahkan balik setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Pengurusi Aliyatan Kuasa Masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita berada pada penghujung bulan Safar ini. Dan syukur lagi kerana kita ni dalam keadaan kita berada dalam satu suasana yang, kalau kita kira, masa ini merupakan masa yang paling bersejarah dalam perjalanan hidup dunia ini. Kerana tak pernah lagi lah manusia dimatikan oleh Allah dengan penyakit yang kena di kalangan kita saat ini. Seramai lebih kurang 1 juta lebih manusia yang mati, yang dimatikan oleh mereka Allah. Dan masa ni kalau kita duduk di bandar-bandar ataupun duduk di kawasan orang yang sesak-sesak, masing-masing sedang melarikan diri daripada kematian. Sibuk masing-masing nak menyelamatkan nyawa. Kerana dalam sejarah kematian ini tak pernah lagi mati dengan jumlah yang sebegini, dengan penyakit yang dijadikan oleh Allah satu pandemik ataupun satu penyakit yang berjangkit, yang menular di kalangan manusia ini
menyebabkan kematian sampai peringkat 1 juta lebih, dan yang kena saja lebih pada 35 juta manusia. Sebenarnya sebelum daripada ini pernah berlaku zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang berlaku zaman Sayyidina Umar yang disebut dengan penyakit ta'un. Penyakit ta'un amwas disebut demikian, yang menyebabkan kematian sahabat-sahabat yang besar dalam ta'un itu, penyakit ta'un amwas. Yang mati tersebut antaranya sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah, di antara yang telah gugur dalam penyakit ta'un amwas yang berlaku itu. Kemudian yang mati hanyalah lebih kurang 20,000 lebih manusia yang mati kerana penyakit ta'un amwas. Kemudian lepas pada itu Allah biarkan alam ini sehinggalah sampai zaman kita. Zaman kita ini Allah jadikan satu lagi penyakit COVID-19. Bila kena penyakit COVID-19 ini, mati di kalangan kita ni bergelimpangan manusia di luar negara daripada Malaysia kita ini. Malaysia ni adalah lebih kurang 100 lebih yang meninggal dunia. Kemudian yang di luar negara sampai ribuan, sampai puluh ribu di negara-negara lain yang meninggal dunia kerana penyakit ini. Cuma saya nak sebutnya, kita syukur pada Allah. Dalam ramai-ramai yang meninggal dunia tersebut, nama kita tak tersenarai. Di antara yang meninggal dunia itu, syukurnya pada Allah, kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Bila kita dipanjangkan umur oleh Allah ini, maka di antara perkara yang perlu kita perhati ialah kita yang diajar supaya pandang terhadap peluang yang Allah bagi ini. Bila Allah masih lagi bagi peluang pada diri kita supaya kita dipanjang lagi umur, kita mestilah dalam hidup kita ni mengambil peluang-peluang ini untuk membetulkan jalan hidup kita. Janganlah sampai peringkat Allah bagi peluang pada kita, tiba-tiba kita masih lagi biarkan peluang ini dan kita tak rasa ini satu nikmat yang Allah masih kurniakan pada diri kita, yang perlu kita penuhi nikmat-nikmat ini sendiri. Para hadirin sekalian, walaupun begitu kita kena ingat, kenapa kita kena ambil peluang-peluang yang Allah masih beri pada kita ini dalam hidup kita ini? Jawabnya kerana walaupun mungkin kita ni tidak mati kerana COVID-19, tapi apakah kita ni akan hidup dan tak mati-mati dalam hidup kita? Dan yang kita kena fikir dalam diri kita ni, apakah dengan kita ni tak kena, alhamdulillah Allah jadikan kita ni selamat daripada terkena dengan COVID-19 yang menghantui seluruh dunia saat ini. Tapi apakah diri kita ni kita tidak akan mati dan menghadap depan Allah SWT? Lalu kita kena jawab, ya, suatu hari nanti kita akan dimatikan oleh Allah. Cuma cepat ataupun lambat saja, di kalangan kita ni, kita akan dipanggil menghadap di hadapan Allah. Bukan soal yang disebut dengan mati. Dalam hidup orang mukmin, Islam dia tak ajar supaya kita ni jadi takut terhadap mati. Sehingga akan ada di kalangan kita, bila yang disebut dengan COVID-19 yang berlaku ni, ada di kalangan kita tak keluar rumah langsung. Bila kita tanya kenapa tak keluar rumah, dia jawab nanti terkena COVID, disebut demikian. Bila terkena COVID, kita tanya nanti menyebabkan kita senang untuk mati. Bagi mereka takut terhadap mati. Ada di kalangan kita jadi demikian. Ada di kalangan kita tak nak jumpa dengan orang, tak nak bersentuh, tak nak jumpa dengan anak-anaknya sendiri pun tak nak. Nak sebutnya, bila terkena dengan penyakit yang dilalui pada saat ini, ada yang ambil kesempatan pula. Bila berlakunya penyakit sebegini, kita tanya, tak datang ke surau, ke masjid? Dia jawab, tak boleh datang. Kenapa tak boleh? Nanti kena COVID, dia sebut demikian. Ini alasan-alasan yang digunakan. Sehingga kan yang teruk lagi, orang kita dia ambil alasan inilah yang menyebabkan dia tak membaca Al-Quran. Dia ambil alasan inilah yang menyebabkan dia tak bangun tahajud malam. Dia ambil alasan inilah yang menyebabkan dia tak menambahkan ketaatan. Padahal kita kena faham bahawa dalam hidup kita apa yang sedang berlaku di kalangan kita ini merupakan di antara peringatan Allah
kepada manusia. Ingatan dan ingatan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada manusia. Nak suruh kita ni sentiasa bersiap dalam hidup kita ini terhadap satu masa yang menggemparkan dalam hidup kita pada masa yang akan datang nanti. Masa apa yang akan datang nanti adalah masa kehidupan setelah mana kematian. Kita kena fikir dalam hidup kita ni, jangan fikir terhadap mati itu saja. Kalau kita fikir terhadap mati itu, tak lebih dan tak kurang bagaikan orang kafir yang dia hanya fikir takut terhadap mati, takut yang jangan sampai mati. Kerana orang kafir dianggap bahawa hidup di atas dunia ini sebagai satu nikmat dalam hidup mereka. Orang kafir dianggap dunia ini merupakan syurga dalam hidup mereka. Manakala kita orang mukmin tidak diajar oleh Allah supaya fikir yang dunia ni syurga, tetapi yang kita diajar supaya dunia ni penjara bagi orang mukmin. Manakala akhirat nanti merupakan syurga yang disediakan dalam kehidupan kita. Supaya apa dia? Supaya hidup kita ni tak terleka. Para sekalian, yang ini di antara perkara yang mesti kita sentiasa jaga dalam diri kita. Jangan kita dilalaikan dengan dunia. Ramai orang kita, dia hidup di atas dunia ini, dia jadi hanyut sebagaimana orang kafir yang hanyut, sebagaimana orang munafik yang hanyut. Manakala orang mukmin diajar supaya sentiasa fikir jauh. Fikir apa yang kita kena fikir dalam hidup kita? Fikir macam mana kita nak hidup hari pertama kita di dalam kubur. Waktu mana kita mula diletakkan dalam kubur, pernah tak ayah-ayah, ibu-ibu fikir macam mana nak buat bila malaikat muka dan nakir mula tanya soalan pada kita? Macam mana kita nak jawab bila saat mana kita dalam kubur nanti, tanah-tanah mula dalam keadaan mula nak menghimpit jenazah kita. Kemudian macam mana kita nak tolak agar tanah-tanah itu menjadi lapang kubur-kubur kita seluas sejauh mata memandang? Pernah terbayang tak dalam pemikiran ayah-ayah, ibu-ibu, dalam hidup kita, macam mana kita nak buat bila kita dalam kubur seorang-seorang, tiba-tiba keluar ular sebesar tengkuk unta, Rasulullah sebut demikian, mula keluar membelit hujung kaki kita, mula membelit jasad kita, bunyi tulang-tulang kita patah di saat mana mula dibelit oleh ular. Macam mana kita nak suruh ular tersebut mula menjauh daripada diri kita? Pernah terbayang tak dalam pemikiran kita macam mana kita nak buat di saat mana hari kedua kita dalam kubur, badan kita dah mula bau hanyir ke badan kita, dah mula dalam keadaan kita seorang-seorang dalam kubur, seharian tak mandi dah, sehari dah kita tak mandi, tiba-tiba keluar ular daripada perut kita yang sebesar telapak tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mula memamah daging-daging kita, mula makan tulang-tulang kita, mula di saat tersebut mula bergerak naik ke atas sehingga ke wajah kita. Macam mana kita nak buat agar ulat tersebut boleh terpadam dan tiada langsung dalam kubur kita? Pernah tak kita bayangkan macam mana kita nak buat di saat mana kita dalam kubur, sebulan dalam kubur, kemudian setahun dalam kubur, roh kita berada di tempat mana? Saat mana kita dah mula ditinggalkan keseorangan, rumput-rumput mula tumbuh di atas kubur kita, dan kita mula tengok tak ada orang lagi datang ziarah kubur kita saat ini. Pernah terbayang tak dalam pemikiran kita macam mana kita nak buat saat mana kita bangun di padang mahsyar, tiba-tiba nama-nama orang lain dipanggil oleh Nabi Muhammad, nama kita tidak dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak macam mana kita nak buat di saat mana kita sampai di padang mahsyar, melayang suratan amalan manusia, melayang suratan amalan, tiba-tiba tangan kiri kita terangkat, tangan kanan kita tak terangkat. Saat mana melayang suratan amalan, kita nak tukar balik, biar tangan kanan terangkat, tangan kiri tak terangkat. Macam mana kita nak buat di saat mana kita nak mula melalui yang disebut dengan titian sirat Allah, sehingga kita boleh melintasi neraka Allah, sirat tersebut, sampai kita boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh mencium jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbayang tak dalam pemikiran ayah-ayah, ibu-ibu, setiap hari kita bangun tidur, kita fikir benda demikian dalam hidup kita.
Kalau ayah-ayah ibu-ibu, kalian semua boleh membayangkan suasana ini tanda hidup kita orang yang cerdik. Rasulullah sebut demikian. Kamu cerdiklah tu. Kalau kamu dah mula fikir demikian dalam hidup kamu. Rasulullah sebut, aqyasun nas, secerdik-cerdik manusia, sebijak-bijak manusia. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang hidup dia, mula dia buat satu amalan dalam hidup dia, man dana nafsah. Dia menyiapkan diri dia, wa amila lima ba'dal maut. Dan dia buat amalan hidup ni semuanya untuk dia nak hidup lepas pada kematian dia. Ni secerdik-cerdik manusia. Segala benda orang tanya, kamu datang ke masjid untuk apa? Saya buat amalan untuk supaya saya tidak menyesal waktu mana saya dalam kubur nanti. Orang tanya kita, kamu baca Al-Quran untuk apa? Saya nak mempersiapkan diri saya untuk saya nak hidup lepas pada saya dalam kubur sebentar lagi. Kenapa kamu bersedekah? Kenapa kamu dengar kuliah? Kenapa kita jawab? Semua ni untuk kehidupan lepas pada kematian saya nanti. Inilah secerdik-cerdik manusia. Rasulullah sebut, wal ajis, dan sebodoh-bodoh manusia kamu tahu siapa? Man ittaba'a hawahu. Orang yang hidup dia melayan hawa nafsu dia. Layan dia hawa nafsu dalam hidup dia. Wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah. Inilah sebodoh-bodoh manusia yang hidup dia dalam keadaan dia layan dia nafsu dia. Hidup kita ni, ramai mana orang kita tak semayang. Orang tanya, tak semayang kamu? Tak. Kamu semayang bila? Hari Jumaat je, dia jawab. Hari Jumaat dia solat. Lepas tu kita tanya, kenapa kamu tak solat? Dia jawab, aku penat. Dia jawab, kenapa kamu jadi demikian? Kamu orang Islam ke orang kafir? Dia jawab, aku Islam. Jangan sebut-sebut kafir-kafir ni yang sebut. Marah dia. Bila kita tanya dia, habis tu kamu tak takut neraka ke? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu kamu nak jawab apa dia depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat. Dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia yang hidup dia meletakkan angan-angan. Ada orang kita demikian. Saya ni tak apa Ustaz. Tak apa-apa kita tanya. Kalau mati nanti pelajar tahfiz ramai. Pelajar tahfiz boleh solatkan jenazah saya. Pelajar tahfiz boleh baca Quran untuk saya. Manakala kita tak bersiap langsung. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dihormati sekalian, saya nak sebut tentang ni. Hidup kita ni sekarang kita tak rasa apa-apa sebab kita hidup lagi atas dunia. Tapi ada depan nanti ada satu benda yang akan terjadi, penyakit yang lebih bahaya daripada kena COVID. Depan kita ni ada satu penyakit yang lebih bahaya. Kalau kena penyakit ini, yang ni kita tak ada apa manfaat dalam hidup kita yang kita dapat atas dunia. Penyakit apa yang depan kita ni yang biasa kena di kalangan kita? Penyakit menyesal yang tak sudah. Penyesalan yang tak sudah. Dia akan berlaku dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Saya harap supaya semua yang hadir pada pagi ini bukan di kalangan orang menyesal, insya-Allah. Allah selamatkan kita daripada orang demikian. Tapi dalam Al-Quran Karim Allah cerita tentang bagaimana depan kita ni kebanyakan di kalangan kita datang penyesalan. Mula menyesal dalam hidup. Di antara benda kita akan tanya, kenapa kita menyesal? Sekarang ni kita tak menyesal lagi lah. Tak ada pun di kalangan kita nampak wajah-wajah yang kesal ataupun wajah-wajah kita ni yang rasa menyesal dalam hidup kita. Sebab kita tak jumpa dengan kematian lagi. Tapi bila kita berjumpa dengan kematian, akan datang penyesalan. Datang terus menyesal. Sekarang kita tak menyesal, tapi tunggu bila kita akan mula menyesal. Bila yang kali yang pertama dalam hidup menyesal, bila hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata kita mula dibuka je. Sekarang hijab mata kita ni tak dibuka lagi oleh Allah. Tapi tunggu sikit je lagi. Bila sampai ajal seseorang, sampai masa kita untuk menghadap depan Allah, di antara perkara yang pertama yang kita akan lihat ialah kita nampak malaikat mula turun berduyun-duyun untuk berdiri depan muka kita untuk mula datang mencabut nyawa kita. Malaikat mula datang saja, kita seorang je nampak, orang lain tak nampak. Di saat mana malaikat mula berdiri depan muka kita, malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini.
Tak ada mana sebut saja sila keluar daripada jasad ini, maka di waktu tersebut roh kita ni akan terbahagi pada dua terus. Roh kita sama ada jadi orang mukmin ataupun jadi orang yang zalim, ataupun menjadi orang munafik ataupun kafir. Naudzubillah min dzalik. Roh orang mukmin terus berkumpul di hujung kaki, datang terus berkumpul di hujung kaki. Roh orang yang tidak mukmin, orang yang zalim, orang yang leka dalam hidup ni, dia akan lari bertempiaran. Imam Qurtubi sebut dalam kitab dia, lari itu sampai kamu nampak megah kemegahan di liang-liang Roman. Bila sebut saja begitu, bila mereka kata, wahai roh sila keluar, kebanyakan roh orang yang tidak mukmin, roh orang yang hidup leka dan hanyut dalam hidup ni, mula disebut minta dengan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat boleh tangguh tak sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Mula sebut ni kalian pertama menyesal. Saya harap supaya yang hadir pada pagi ni tak ada seorang pun yang minta dengan malaikat supaya tangguh, jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati lagi? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah. Segala harta benda yang saya cari, saya kumpul di atas dunia ni, saya nak bagi di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat tak terus, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa seseorang bila sampai ajal di kalangan mereka tersebut. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian pada diri kamu. Ini kalian tamu menyesal tersebut. Mereka sebut terus, dah terlambat bro, kata mereka. Dah terlewat dah. Sekarang baru kamu nak minta tangguh. Waktu mana kamu hidup, kamu tak ambil peluang-peluang yang Allah bagi pada diri kamu. Saya nak sebut sikit pada kita kejap lagi. Peluang-peluang apa yang Allah sedang bagi pada kita yang kita tak ambil dalam kehidupan kita. Padahal patutnya kita ambil lah peluang waktu mana kita ada ni dalam hidup kita. Tapi sayang orang kita ni, bila dia hidup tu, dia hanya dia tak tahu nak ke mana. Ramai kan di kalangan kita begitu. Kita tanya di kalangan kita ni, kamu ni turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kamu kerja apa dalam hidup kamu? Kamu nak apa dalam hidup kamu? Cuba tanya jangan-jangan sekali ayah-ayah ibu-ibu ni, celik mata pagi, kemudian tunggu sampai isyak malam. Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita nak apa dalam hidup kita? Kita kerja apa dalam hidup kita? Ada yang jawab, saya dah pencen Ustaz. Saya tak kerja apa-apa dah dalam hidup saya sekarang. Habis tu buat apa sekarang? Saya buat kerja RTM disebut. RTM kita sebut. Apa dia? Rehat tunggu mati disebut. Saya sekarang ni sedang RTM dah sekarang. Dia sebut demikian. Ada yang sebut demikian. Ada yang dia sebut, kamu hidup, bangun pagi, balik gelap, kamu berkejaran tiap-tiap pagi, turun daripada rumah, balik sampai kadang-kadang, turun pagi ni, balik minggu depan, baru balik ke rumah. Baru sampai ke rumah. Kamu kerja apa dalam hidup? Dia jawab, saya betul terang Ustaz, saya kejar harta Ustaz. Kebanyakan orang kita jawab demikian. Saya kejar harta. Ni jawapan kebanyakan kita. Sebelum dia menyesal tersebut, dia akan hidup dia dalam keadaan tak tertumpu dan tak terfokus. Kita tanya balik, Allah jadikan kita hidup atas dunia ni untuk menjadi pengejar harta kan? Allah jadikan kita atas dunia ni nak suruh banyak harta, begitu. Bila kita banyak harta, kita jadi mulia di sisi Allah. Tak. Rasulullah ajar, kamu jangan rasa mulia dengan harta yang kamu miliki. Allah tak pernah pun memuliakan orang dengan harta yang kita miliki. Kalaulah kita mulia kerana harta, mana banyak harta kita dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun sebelum daripada itu. Qarun jauh lebih kaya daripada kita kan. Kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Anak kunci dia baru, bukan bawa harta lagi. Dan Qarun di antara satu-satu manusia yang boleh buat emas. Atas dunia ni, manusia yang boleh buat emas. Qarun boleh buat emas. Nak sebutnya kaya tak kayanya Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dengan kekayaan Qarun itu. Dan Qarun itu dengan sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari.
Terbit dia matahari, Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi. Tenggelam lagi dalam muka bumi ini. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun. Hidup Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup kita yang mengejar harta, nak kejar harta. Bila kita tahu gitu, habis itu kita tanya balik, yang kamu jadi menyesal ni kenapa? Yang kamu jadi menyesal, kamu sibuk mengejar apa dalam hidup kamu? Kita tanya lagi. Ada yang jawab, saya tak kejar harta Ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar tahta. Saya berebut nak pegang jawatan. Saya nak minta maaf ni, di antara orang kita ni berebut nak pegang jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun, jawatan kecil pun. JKKKKKKK. Jawatan paling halus berebut orang kita. Saya minta maaf nak sebut. Orang kita ni, dia berebut. Dia rasa dengan jawatan ini penuh dengan kemuliaan. Datang Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ajar, jawatan tidak memuliakan kamu. Dalam hidup kamu, seboleh mungkin jangan pegang jawatan. Islam dia ajar pada umat dia, seboleh mungkin kalau kamu berupaya lari diri daripada jawatan, itu lebih baik daripada kamu memegang jawatan. Kerana jawatan ini bukan satu kemuliaan. Jawatan ni, siapa yang pegang jawatan, dia akan dipertanggungjawab. Dia kena tanggung dan dia kena jawab depan Allah SWT. Dipertanggungjawab di hadapan Allah. Peganglah jawatan apa pun. Saya nak minta maaf. Katakanlah ayah-ayah, ibu-ibu pegang jawatan ketua kampung, misal contoh. Pegang di jawatan ketua kampung, menyesal di akhirat Allah nanti. Misal, kecuali kita boleh tunai tanggungjawab. Pegang jawatan ketua kampung dia. Malaikat tanya terus, engkau ketua kampung kan? Ya. Dalam kampung kau, berapa orang yang minum air ketum dalam kampung? Misal contohnya ni. Tanya bahagian air ketum je dahulu. Nak sebutnya gambaran, baru tanya air ketum baru. Tak tanya lagi, dalam kampung kau berapa orang tak solat? Dalam kampung kau berapa orang yang tak tutup aurat? Tu baru ketua kampung. Tak pegang lagi, pegang AJK masjid misal contoh. Engkau AJK masjid kan? Ya, AJK masjid. Masuk dalam kubur dia, mereka tanya terus. Engkau jadi AJK masjid? Ya, AJK masjid. Subuh pagi tadi datang tak subuh pagi tadi? Tanya soalan ni. Kan saya sebut banyak-banyak ni, ramai pula tak jawatan hari ni. Cuma nak sebutnya, nak gambarkan, jawatan tidak memuliakan hidup. Kita jadi suami orang pun menyesal. Mayang jadi suami orang, jadi isteri orang pun menyesal di akhirat ini. Allah cerita, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri dengan isteri, daripada isteri. Jumpa isteri sebut pada isteri, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Isteri pula sebut, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Anak-anak sebut pada mak ayah, engkau jangan mengaku engkau ayahku. Ayah pula sebut, engkau jangan mengaku engkau anakku. Semuanya likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing fikir macam mana nak selamat diri masing-masing di hadapan Allah SWT. Banyak ayat-ayat Quran kan yang cerita tentang ini, bagaimana rakyat berlepas diri, pemimpin berlepas diri daripada rakyat. Dalam Al-Quran, istabarru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul azab. Ketika mana pemimpin tak mengaku rakyat, rakyat pula tak nak mengaku pemimpin. Di kalangan mereka, waktu tersebut tengok nampak terus azab, wa ra'ul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Hari yang tak ada lagi alasan-alasan untuk nak bagi tahu pada Allah terhadap setiap apa yang berlaku ini. Wa qala alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa qala alladhina taba'u law anna lana qarra. Katanya rakyat sebut, kalau kami boleh balik semula ke dunia, la natabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Nescaya kami tak pangkah kamu sebagaimana kami pangkah kamu dahulu. Itu bahasa mudah, bahasa yang nak gambarkan tentang pemimpin berlepas diri, rakyat berlepas diri. Masing-masing nak sebutnya jawatan tidak memuliakan hidup. Jangan rasa kita di kalangan orang tak bagi jawatan kita jadi hina. Tak. Bahkan bila tak pegang jawatan, kita kena rasa, alhamdulillah aku selamat daripada dipertanggungjawab di hadapan Allah. Itu benda yang kita kena ada pada diri kita demikian.
nak ajar. Kalau jawatan ini mulia lah dalam hidup di sisi Allah, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun. Fir'aun kalaulah jawatan ini menjadi kemuliaan, Fir'aun jauh lebih besar daripada kita kan jawatan. Tapi Allah hinakan Fir'aun dengan jawatan dia. Fir'aun besar tak besar jawatan dia tu, Allah rakamkan dalam Al-Quran. Allah cerita ramai Fir'aun. Dia sebut, bila dia besar dalam hidup dia, dia sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni terkeluar daripada mulut dia nak menjadi Tuhan. Iblis pun sudah diri senang. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup Fir'aun. Fir'aun Covid tak pernah kena. Fir'aun kencing manis tak pernah ada. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab sebut Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Menguap tu tak pernah kali. Nak sebutnya tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali satu. Nak lawan Fir'aun dia. Dalam hidup kita ni Allah tunjuk ni simbol manusia yang ada jawatan, yang rasa besar jawatan dia, tapi Allah hinakan dia dengan jawatan-jawatan dia. Fir'aun kejam hidup, zalim, cekik darah orang. Hidup cekik darah orang, mampus pun cekik lagi darah kita. Sampai hari ni kan Fir'aun cekik lagi darah kita. Kalau nak tengok mumia Fir'aun tu kena bayar 70 pound seorang. Nak sebutnya cekik lagi darah Fir'aun. Fir'aun ni, dia tu mampus dah, tak bergerak dah. Tapi jahat tak jahat dia tu dirasai sampai pada kita pada hari ini. Fir'aun, kalau dah hidup ni mulia kerana jawatan, habis tu kita kejar apa dalam hidup itu? Yang menyebabkan jadi menyesal ni kenapa? Pada kita ini demikian. Saya nak sebut, datang timbul penyesalan. Bukan sekali dua. Sekejap lagi saya nak cerita tentang menyesal yang tak berhenti dalam hidup ini. Kerana kita silap kejar dalam hidup ini. Ada yang jawab, saya tak kejar harta Ustaz. Habis tahta pun saya tak kejar. Habis kamu kejar apa? Saya kejar rupa Ustaz. Saya nak jadi cantik. Nak jadi cantik, nak mempertahankan kecantikan. Orang kita sanggup berbelanja besar untuk beli barang-barang kosmetik. Orang kita kan nak suruh jadi cantik, sibuk dia dengan yang perempuan sibuk nak memutihkan muka. Memutihkan muka, ku putih dia. Nak memutihkan muka. Yang lengan hitam legam. Kemudian yang lelaki, anak-anak muda kita ni cuba tanya, kamu nak apa wahai anak muda? Nak badan sadu. Anak muda nak berbadan sadu. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh. Nak gambarkan tentang bagaimana hidup dalam keadaan tak tahu apa-apa. Rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Rela dia tak datang sembahyang maghrib, pergi gym, betulkan badan. Nak naikkan badan biar nampak betul-betul. Rela tak datang sembahyang isyak, nak pergi main futsal. Pukul 12 tengah malam main futsal lagi. Pukul 1 pagi sepak bola lagi. Kamu nak bangun tahajud ke berapa wahai anak muda? Di saat mana kamu main bola dalam pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi, kamu nak bangun subuh ke berapa dalam hidup? Dalam hidup kamu, dah badan kamu dah betul-betul untuk apa? Badan kita ni dah naik sasa badan ni untuk apa? Dia jawab untuk pakai seluar dalam, naik atas pentas Ustaz. Untuk tunjuk body. Tu je dalam hidup ni. Hilang nilai dalam hidup. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar hidup ni bukan dimuliakan dengan harta, bukan dimuliakan dengan kejaran tahta, bukan dimuliakan dengan kejaran yang disebut dengan rupa, tapi Allah jadikan hidup ini untuk mengejar syurga. Hidup ini mesti menjadi pengejar-pengejar syurga. Sepanjang kita hidup, mesti kita dapat syurga. Hidup kita buat apa? Rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, pengaruh ramai, segala-gala di atas dunia. Masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung. Manfaat apa kita hidup dalam keadaan segala-gala benda ada atas dunia? Rumah kita ada, kereta kita ada, pengaruh kita ramai, anak kita cemerlang masuk universiti dan sebagainya. Masuk kubur je masuk neraka terus. Masuk kubur masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung hidup.
Bila kita rasa neraka ni? Bila tengok malaikat maut, tenang. Bila tengok malaikat maut datang tu, tak nampak syurga. Bila tak nampak syurga, mula menyesal. Itu timbul penyesalan pada diri kita ni. Mula kita menyesal. Allah, malaikat kata tak ada. Malaikat sebut, tak ada dah peluang untuk dia kamu. Sambil masuk tu malaikat umum terus. Waja'at sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia. Di atas dunia ni lagi daripada SPRM mengaku dia. Lagi daripada HDN tak ada pun. Lagi daripada apa? Lagi daripada malaikat maut dia. Kita ni kan, cuba perhatian elok. Tanya orang-orang jogging tiap-tiap pagi tu. Orang pagi lagi jogging. Kita tanya orang jogging tu. Kamu pagi lagi lari ni. Kamu lagi daripada apa? Mesti dia jawab. Lagi daripada malaikat maut dia. Jangan sempat malaikat maut cukup je kamu. Tanya orang yang makan ubat segenggam setiap pagi tu kan. Tanya ayah, ibu-ibu yang makan ubat segenggam. Kita tanya, banyaknya ubat. Kenapa makan banyak sangat? Dia jawab, biar mati lambat sikit. Biar lambat sikit mati. Supaya apa dia? Supaya malaikat maut tak cukup je nyawa kita. Kalau dah cukup nyawa kita ni, maknanya apa dia? Habis perjalanan hidup. Tak adalah nilai. Dan waktu tu, bila malaikat maut sampai masuk tu terus ke hujung kaki. Bila terus ke hujung kaki, malaikat maut mula cabut, tarik roh kita ni, mula kita jadi bingung. Tak pernah sebingung itu dalam hidup. Tak pernah kita rasa sesakit itu dan sengeri itu dan sejeri itu dalam hidup kita bila kena sakaratul maut. Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup. Saya tak cadang nak cerita tentang sakarat pagi ni. Ayah-ayah, ibu-ibu tolong datang ke masjid ni. Tolong buat kuliah khusus macam mana nak melalui saat sakaratul maut. Depan kita ni sakaratul maut. Depan kita ni kita akan lalu. Di saat mana nak lalui sakarat itu kena belajar. Orang nak bersalin, nak keluarkan anak pun belajar. Macam mana nak keluarkan anak. Orang nak pergi ke Mekah pun belajar. Orang nak buat donat pun belajar. Orang yang nak sebutnya belajar. Ni nak mati. Takkan tak nak belajar. Pelik dalam hidup kita kan. Benda yang kita kena lalui. Sakarat. Sakarat ni Rasulullah kata, sampai ulama karang kitab setebal itu. Karang kitab nak suruh faham. Masa yang paling penting dalam hidup bukan masa kahwin. Bukan masa sunat. Bukan masa kita konggu. Tidak. Masa yang paling penting dalam hidup kita bila kena sakarat. Bila kena sakarat, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kamu. Kerana masa itulah penentuan sama ada kamu menuju ke syurga ataupun kamu dihumban ke dalam kawah api neraka. Masa sakarat. Sehingga kan Rasulullah SAW sebut, ada di kalangan umat aku ni yang dia buat amalan salih. Sehingga kan dia nak masuk dalam syurga tu, dia dengan syurga tu sejengkal lagi dengan syurga. Tapi bila dia melalui masa sakarat, berubah hati dia, berubah amalan dia tersebut. Tiba-tiba saat tersebut dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia mati masuk dalam neraka Allah SWT. Ada di kalangan umat aku yang dia sejengkal lagi buat amalan jahat, sejengkal lagi dia dengan neraka. Tapi bila dia berjaya melalui saat sakarat, berubah amalan dia menjadi amalan orang saleh. Dia mati dalam kalimah thayyibah di saat mana tersebut, lalu dia masuk dalam syurga di saat mana dia telah terhapus segala dosa-dosa. Ulama-ulama menangis bila baca hadis. Nak sebutnya, bila kena sakarat saja sakit, tak boleh nak dibayar. Kena sakarat, tak payah ceritalah nikmat yang ada atas dunia. Nikmat apa yang ada atas dunia yang pernah kita rasai, paling nikmat terhapus di saat mana kena sakarat. Kena sakarat ya. Kita pernah makan sedap, tak ada lagi makanan sedap yang kita boleh sebut di saat itu. Kita pernah tidur paling lena dalam hidup kita. Kita pernah berjalan, kita pernah menikmati nikmat-nikmat yang paling sedap dalam dunia.
segala nikmat-nikmat itu akan hilang saat mana kena sakarat. Sakit digambarkan dalam kitab. Bila tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sakit bagaimana kena sakarat Rasulullah? Rasulullah kata, sakit bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, digentak turun ke bawah. Tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, sakit bagaimana di saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Saat mana dia menegan nak keluar zuriat, berpeluh tu badan dia, menggigil tangan dia, pucat lesi wajah dia, sakit yang amat sangat. Rasulullah sebut, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Sakit Allah sajalah yang tahu. Sampai peringkat yang lebih malang lagi, bila di hujung kaki itu syaitan datang menggoda. Syaitan datang, sibuk syaitan memujuk. Relax, katanya syaitan. Tenang. Tak mati lagi ni. Kamu baru dalam proses permulaan, katanya syaitan. Jangan taubat. Kalau kamu taubat, lagi cepat roh kamu keluar daripada jasad. Yang menyebabkan akhirnya tak bertaubat. Di hujung kaki, tarik hujung kaki, naik sampai ke lutut. Dah mati dah kat bawah. Dah meninggal dunia dah kat bawah. Kita ni sampai ke lutut, syait masuk kumpulan yang kedua. Malaikat yang disebut dengan malaikat sakarat ini, yang mencabut nyawa ini, malaikat Israel ini, cabut daripada lutut, tarik naik sampai ke pusat. Bila sampai di pusat ni, rasa sejuk di pusat. Sejuk yang amat sangat. Tiba-tiba dia turun balik kesejukan tadi. Turun balik. Ni yang betul-betul orang dicohong kepada dia. Ini nak sebutnya, ingat betul-betul ni. Saya dah sebut kepada tuan-tuan. Bila sampai di pusat, dia turun sikit ke bawah. Manakan dia jadi demikian? Ini kekeliruan yang terjadi. Syaitan mula sebut, aku dah katakan tak mati lagi, katanya syaitan. Kamu kan tak mati, kamu rasa sedih kan? Rasa ni roh kamu sedang turun kembali ke bawah kan? Dia menjawab, ya, tengah ya, turun. Tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga, gentak daripada bawah, zup, naik sampai ke halkum. Bila sampai di halkum, tergamam, Allah mati. Allah mati itu, tiba-tiba terkeluar daripada mulut masing-masing. Allah rakamkan dalam Al-Quran. Mulut kali yang kedua menyesal. Menyesalan yang datang dia kata pada dia, qala inni tubtul an. Malaikat, aku taubat sekarang. Dia sebut aku taubat. Qala inni tubtul an. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia digentak sampai di halqum. Tiba-tiba mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang aku taubat ya Allah. Malaikat turun terus. Malaikat sebut, kalla, hidup ni jangan begitu. Hidup ni tolong berfokus. Hidup ni jangan terbuang sangat dengan dunia. Habis masa depan TV, tengok 7 hari mencintai ku. Tak ada manfaat langsung dalam hidup. Habis masa kita tengok dengan cerita kegawat bangsa tak habis-habis dalam hidup kita. Hidup ni jangan begitu. Hidup ni tolong berfokus. Dia nampak aku nak ke mana dalam hidup ini. Aku nak dapat apa dia dalam hidup ini. Mengejar apa? Mengejar yang disebut dengan syurga. Selagi mana kita tak dapat syurga, jangan berhenti untuk dapatkan syurga. Jangan cepat nak berhenti. Kita je mesti kejar dalam hidup kita. Saya nak sebut apa yang bagaimana kita nak kejar ini. Tapi nak sebutnya, bila sampai di sini mereka tegur terus. Kalla, jangan begitu hidup. Iza balaghatit taraqi, ketika mana roh kamu diterentak sampai di halqum. Wa qila man roh, siapa yang berturunkan balik roh kamu sekarang? Kamu ustaz kan? Kamu turun balik roh kamu? Kamu yang berhormat kan? Kamu turun balik roh kamu? Kamu doktor kan? Kamu turun balik roh kamu? Kamu ketua kan? Kamu hebat kan? Kamu turun balik. Wa qila man roh, wa dhanna annahu al-firaq. Perasan terus, mati dah kematian. Wal tafatis saqu bis-saq. Allah cerita, mata ni terbeliak. Pandang kanan, pandang kiri, habis aku tu. Sampai di halqum je. Saya nak ingatkan orang dicohong. Saya nak sebut, kena ingat betul-betul. Bila sampai di halqum ni, jangan terlepas daripada Bibli kita sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebut kalimah ni ayah-ayah ibu. Jangan kita masih lagi dalam kabut.
Tak tahu kat mana lagi. Padahal roh kita sampai di halqum dah. Dalam keadaan sampai di halqum ni, Rasulullah sebut, "Wa man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah." Siapa yang bersebut la ilaha illallah di hujung perjalanan hidup dia, dakhala al-jannah, dijamin tempat dia dalam syurga Allah SWT. Dalam hadis yang lain Rasulullah pesan pada orang yang ziarah, orang yang dekat dengan kematian, Rasulullah pesan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tolong talqin orang yang dekat nak mati di kalangan kami dengan kalimah la ilaha illallah. Kena ingat yang demikian. Talqin kat kubur tu talqin lah. Tapi waktu mana dekat nak meninggal dunia ni, waktu mana dekat nak meninggal dunia, laqinu, ulang, sebut. Rasulullah SAW sebut pada orang nak meninggal dunia, la ilaha illallah. Kenapa? Tak mudah nak sebut la ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, dalam satu asar dia cerita, di kalangan umat Rasulullah, daripada 10,000 orang yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kali syahadat. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Kenapa tak boleh mengucap? Bila sampai di halqum ni, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Wajib muka arwah ayah kita. Dia sebut terus, anakku, jangan kamu mati dalam Islam. Ni abah. Abah ni, abah yang membesarkan kamu. Abah ni ayah yang pernah membesarkan kamu. Anakku, jangan mati dalam Islam. Mati sama dengan abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak sama, kamu mati dengan dalam agama Yahudi. Mati bersama dengan abah. Kita cuba mengucap, syaitan datang sebelah kiri, menyamar sebiji muka arwah ibu kita, sambil goyang buah dada ni. Anakku, dada ini pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Umi. Umi mati dalam Kristian. Kalau kamu nak sama, kamu mati dalam Kristian. Tuan-tuan, syaitan cohong ni tuan-tuan. Syaitan di tempat kita, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Orang sini tak pernah kenal pun Yahudi. Dia tak akan sebut mati dalam Kristian. Kita tak rapat pun dengan Kristian. Tuan-tuan tunggu sikit lagi. Tunggu sikit lagi je. Syaitan ni sebut apa dia? Anakku, matilah kamu bersama dengan abah dalam Islam nasionalis. Matilah bersama dengan abah dalam Islam liberal. Matilah bersama dengan abah dalam Islam pragmatis. Matilah dengan abah dalam Islam Syiah disebut. Matilah bersama dengan abah dengan Islam liberal pragmatis. Kita dengar Islam juga ni, mati je dah. Ramai mana orang kita mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Allah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati di saat mana kamu mati kecuali kamu benar-benar seorang Islam. Islam ini tak sandar pada mana-mana. Jangan sandar, jangan terbangkap dengan nasionalis. Jangan terbangkap dengan sekularis. Mereka tu penipu-penipu kita semua. Mereka ni bohong dengan kita. Mereka tak boleh mampu menyelamatkan kita dalam kubur. Nasionalis tak boleh tolong kita. Pragmatis tak boleh tolong kita dalam kubur. Islam yang ada, semua tak boleh tolong kita. Kecuali yang boleh tolong kita saat mana kita menghadap kepada Allah hanyalah Islam. Islam dia boleh selamatkan. Ini Allah pesan dalam hidup kita. Jangan terpesong sikit pun. Jangan berpaling tumit-tumit kita. Biar kita betul-betul dengan Islam. Sebagaimana kita tiap-tiap pagi, mulut kita sebut, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang ini kepahaman yang mesti ada pada diri kita demikian. Sampai di sini je, roh kita ni keluar terus. Keluar daripada mata masing-masing. Masuk dalam salah satu mesti masuk dalam bekas jawab putih ataupun bekas warna hitam. Masuk dalam bekas warna hitam tu, bau busuk. Rasulullah kata pecik tu. Rasulullah ambil bekas air tu, Rasulullah tuang. Bekas air tu Rasulullah goncang bekas air tu, mucik. Rasulullah kata, roh yang tidak mukmin keluar daripada mata dia, mucik macam ni lah Rasulullah. Mereka sambut tu, sambil sambut mereka tepuk. Natang cis, kata mereka. Dia mampus kami. Tepuk roh ni masuk dalam bekas, mengelupur dalam bekas warna hitam tersebut. Kemudian mula ditutup. Rasulullah kata bang busuk, sebusuk-busuk. Dua makhluk je yang tak bang, jin dan juga manusia. Rasulullah sebut demikian. Naik sampai ke atas. Penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dijawab roh fulan bin fulan. Penjaga langit yang pertama sebut, celakalah roh ini.
hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Naik lagi, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijjin. Na'udzubillah. Turun terus ni, berdiri di hujung kepala masing-masing. Roh orang mukmin bila keluar tu, Rasulullah kata saling sambut menyambut. Keluar, Rasulullah ambil bekal air, Rasulullah tuang air tu, Rasulullah sebut, beginilah roh orang mukmin keluar dalam keadaan jernih, disambut oleh malaikat-malaikat, lalu malaikat sapu dengan bauan kasturi, masuk dalam bekas yang warna putih, naik terus, penjaga langit yang tamu semua terus. Roh siapakah ini? Lalu jawab roh fulan bin fulan. Katanya penjaga langit yang tamu, buka. Bagi peluang pada dia untuk menghadap depan Allah. Dia dalam keadaan mati, hidup dalam keadaan saleh, mati pun dalam keadaan saleh. Naik terus, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga illiyin. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini di kalangan ahli syurga illiyin. Bila turun roh ni, diri terus di hujung kepala masing-masing. Bila diri itu kita nampak terus siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana dibuka butang baju kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita rasa saat mana orang mula usah badan kita. Kita sebut pada pemandi jenazah. Ingat ni orang mandi jenazah. Pada pemandi jenazahnya dia sebut perlahan-lahan sakit mati tadi belum habis. Bila orang usung, orang kapan, kita boleh bilang berapa orang yang datang nak solatkan jenazah kita, diusung sampai ke kuburan, lepas dia kubur. Jenazah kita dekat kubur tu, diri terus hujung kaki kita. Nampak terus dua orang malaikat muka dan akhir, warna hitam kebiru-biruan. Mula kita nampak terus. Bila orang angkat dia, jenazah kita nak turun dalam lubang kubur tersebut, angkat dia, belum turun jatuh ke bawah tu, rasa terus pengalaman pertama yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Angkat dia turun tu, Rasulullah sebut, di kalangan umat aku tidak ada seorang pun yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Angkat dia, turun tu, peng terus rasa terus pengalaman yang pertama. Berbeza-beza keadaan berdasar pada beza amalan. Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah ditunjukkan jenazah Sa'ad bin Mu'az depan Rasulullah. Waktu mana Sa'ad bin Mu'az dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Waktu mana diusung jenazah Sa'ad bin Mu'az, mendung awan itu. Ditanya apa dia ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku diberitahu oleh malaikat Jibril selama lebih kurang 70,000 para malaikat Allah mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az. 70,000 tuan-tuan. Bila Sa'ad bin Mu'az ni, jenazah dia tu turun dalam kubur tu depan Rasulullah. Rasulullah kata Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Kena sekali, sekali tu menjadi halus selai rambut kata Rasulullah. Sekali je, kemudian kembang balik jenazah Sa'ad bin Mu'az. Dia tanya pada Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena ya Rasulullah? Rasulullah jawab, kerana dia tak bersih air kencing dia. Air kencing dia tak bersih. Dia tanya pada Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az? Dia tak bersih air kencing dia. Air kencing dia. Lalu tanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, bagaimana dia tak bersih air kencing dia? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, boleh jadi dia pulang daripada permusafiran sekali. Dia rasa nak kencing sangat. Lalu dia kencing sambil berdiri. Oleh kerana dia kencing sambil berdiri di saat tersebut, mungkin kerana itulah yang menyebabkan dia kena himpitan kubur. Sekali dia kencing sambil berdiri. Kita berapa kali dah kita kencing sambil berdiri? Itu kencing sambil berdiri, yang kena kencing yang kena kencing. Nak sebut dengan gambaran bagaimana hancingnya dia panggil demikian. Himpitan kubur. Bila tak saja jenazah, hadap dia muka ke kiblat. Bangun terus tanah depan muka kita. Bangun tanah depan muka kita. Dengar terus suara bawah telinga. Selamat datang wahai hamba Allah. Kamu akan lihat bagaimana kau akan lakukan pada kamu sebentar. Bila begitu saja orang tutup dia lihat hak kita, kedengaran tanah-tanah yang mula turun. Tanah yang mula turun. Nak tutup dia hak kita ni. Dah diri dah depan muka kita. Malaikat muka dan nakir warna hitam kebiru-biruan ini mula berdiri, mula halau salat kita, mula halau haji kita. Tiba-tiba kalian tiga penyesalan keluar daripada mulut masing-masing sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku
bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, ya Allah, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Mereka jawab terus, kalla, jangan harap kamu akan hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuh. Hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah. Amalan apa yang nak buat balik ni? Kalau boleh hidup balik. Sedangkan kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita orang mukmin bila masuk dalam kubur dia, mereka tanya terus, "Ma rabbuka?" Nama terus mulut ni. Tenganga mulut ni. Dalam keadaan tenganga mulut tu, dia jawab, dia nak jawab tu tak boleh. Baru tergamam. Rasulullah kata, masuk roh ni bahagian kepala, masuk roh ni bahagian dada, ada masuk sebelah badan sampai ke perut dia. Rasulullah cerita demikian. Sahabat-sahabat tanya, rasa macam kita hidup sekarang ni ke ya Rasulullah? Rasulullah kata rasa macam sekarang. Rasa macam sekarang. Lalu dia tanya pada dia, "Ma rabbuka?" Kali yang kedua, dia bunyi gerhana, kak 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 kak. Rasulullah cerita orang mukmin, dia nak jawab tapi tak boleh jawab. Dia tanya soalan yang kali yang ketiga, "Ma rabbuka?" Kali yang ketiga. Tanya yang ketiga tersebut, dia jawab terus, Allah Rabbi itu lapang kubur. Terbuka terus kubur kita. Mudah-mudahan kubur kita lancar. Dia tanya, dalam keadaan demikian, mereka pun pegang jenazah kita, heret di dinding kubur, sandar di dinding kubur, meluruk kain kafan turun ni. Dalam keadaan turun kain kafan tersebut, lalu ditanya terus pada dia, "Wahai hamba Allah," Allah tanya pada kamu, "Nak hidup balik kan? Nak hidup balik kan?" Tak ada seorang pun orang mukmin mati masuk dalam kubur jawab nak hidup balik. Semua jawab tak nak dah hidup, nak dah hidup. Cukuplah hidup di atas dunia sekali. Kenapa tak nak hidup? Sakit sakaratul maut itu terbau-bau sampai dalam kubur. Bila tanya lagi, kenapa tak nak hidup balik? Nampak tempat dalam syurga Allah. Nampak tempat dalam syurga Allah. Habis itu yang sebut nak hidup balik ni. Yang sebut nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik ni? Siap bagi tahu lagi. Kalau aku boleh hidup, aku nak buat amalan salih. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal. Amalan salih apa yang dia tertinggal di atas dunia? Amalan salih apa ni kita sambung malam ni insya-Allah. Malam ni saya dipahamkan kat mana? Masjid As-Salam. Masjid As-Salam. Satu. Masjid As-Salam kita akan sebut. Amalan saya tengok tuan-tuan dah betul-betul dalam belakang 7 kali. Dan tunggu saya sejak daripada pagi tadi lagi saya dipahamkan. Jadi mudah-mudahan sejam lebih saya cakap ni pun dia dapat manfaat bagi kita ya. Untuk kita nak suruh kita ni jangan menyesal dalam hidup kita. Jangan datang penyesalan agar semua yang hadir pada pagi ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tunggu lama sikit, biar tunggu kita itu menyebabkan kita cepat di akhirat nanti insya-Allah. Bila kita berdiri pada mahsyar nanti, tuan-tuan boleh sebut pada Allah, "Ya Allah, aku tunggu lama Ustaz Ahmad Dasuki dah pergi, ya Allah. Aku tunggu, oleh yang demikian aku harap supaya aku jangan lambat masuk dalam syurga kamu, ya Allah." Kita boleh pahala-pahala pada kita demikian. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam hidup kita. Saya mohon kemaafan kerana lama sangat jemaah tertunggu. Saya faham pukul 10 pagi. Sebenarnya biasanya kami di Shah Alam ataupun di Kuala Lumpur, kuliah duha ni pukul 10 pagi. Biasanya demikian. Kemudian di sini saya faham orang sini duha awal lagi gugur. Pukul 8.30 lagi gugur pun. Demikian. Saya mohon kemaafan di atas keterlewatan sangat pada pagi yang baik ini. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Mari kita sama-sama doa di waktu duha segini. Dan sebelum kita berdoa tu ada tabung-tabung yang mula bergerak tersebut untuk dana kerja-kerja dakwah yang sedang digerakkan oleh masjid ini dan juga di kalangan kita semua. Tuan-tuan bolehlah pakar-pakar di kalangan kita niat untuk arwah ayah, untuk arwah mak kita. Setiap kali mana kita infak dan kita niat satu lagi terhadap kita qada zakat-zakat kita. Katakanlah ada kita zakat sebelum daripada niat terhadap zakat yang kita boleh jadi kita tak terbuat waktu mana kita ada dahulu, kita tak tahu. Ataupun kita niat untuk arwah mak kita, niat untuk arwah ayah kita.
semua tu akan sampai pada mereka pahala-pahala tersebut. Mudah-mudahan demikianlah. Kita pun ataupun dalam masa yang sama niat untuk diri kita, ya Allah, permudahkanlah aku melalui saat sakarat dalam kehidupan aku nanti, ya Allah. Ini mudah-mudahan dia akan menggerakkan pada kita amalan-amalan soleh. Baik, sebelum kita baca doa ni jemaah sekalian, kat luar nanti ada beberapa buah kitab yang saya karang. Ini di antara kitab yang saya karang, Quwwatul Nufus, makanan jiwa, zikir-zikir. Saya kumpulkan zikir-zikir yang maksud daripada Rasulullah SAW dan juga kalangan para sahabat yang buat zikir. Dan saya karang lagi kitab, di antara kitab yang besarnya, kitab ni persiapan menjelang kematian. Dalam kitab ni ada satu doa yang diajar bila kita dekat nak mati, kita nak buat apa dia. Ramai orang kita ni dia belum tak tahu nak buat apa dia. Dalam kitab ni pada muka surat 47 ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah. Rasulullah sebut pada Abu Hurairah, nak tak kalau sekiranya aku ajar pada kamu satu doa yang kamu tahu kamu nak meninggal dunia, kamu baca doa ni. Kemudian kamu meninggal dunia, lepas pada sebut kamu meninggal dunia, Allah haramkan jenazah kamu dihumban dalam api neraka Allah, dan Allah masukkan jenazah kamu dalam syurga Allah SWT. Abu Hurairah sebut apa dia, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah ajar doa ni panjang sikit. Jadi jemaah-jemaah hari ni baru tahu ada doa ni di kalangan kita. Abu Hurairah pula dia ajar pada sahabat-sahabat. Sampai pada guru saya waktu mana saya belajar kat Al-Azhar Mesir dahulu. Guru saya dia ajar, baca doa ni. Bila kamu tahu kat nak meninggal dunia, kamu baca doa ni. Lalu guru saya disuruh kami ikut. Dia baca, kami ikut. Habis dia dibaca, kami ikut tu disebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kamu semua. Lalu kami jawab, kami terimalah doa yang dibaca ini. Tuan-tuan, pagi ni pun saya nak baca doa ni, tuan-tuan ikut doa ni. Dan hujung nanti saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada jemaah yang hadir. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Boleh kan? InsyaAllah. Saya baca, tuan-tuan ikut doa ni. Kemudian balik nanti ajar pada keluarga-keluarga kita, biar semua di kalangan kita masuk dalam syurga Allah SWT. Ini di antara cara kita lakukan demikian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, wa subhanallah, rabbil ibad, wal bilad, walhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli halin Allahu akbar kabiran kibriya Rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bi kulli makanin Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada pagi ini. Jemaah sekalian, balik nanti jemaah ajar pada keluarga masing-masing. Dalam kitab ni lah, dalam saya susun kitab ni, dalam PKP baru ni, saya buat satu lagi kitab sebesar ini juga, kitab Jadikan Kematian Kamu Husnul Khatimah. Macam mana nak suruh kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu cara sambungan kepada kitab ni lah. Kalau ada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang hadir pada pagi ni, jemaah ajarlah pada surau-surau masjid-masjid. Saya ni bercita-cita besar sangat nak suruh orang kita di Malaysia kita ni, bila kita mati semua boleh masuk syurga Allah SWT. Ini cita-cita yang saya harap supaya boleh dikembangkan
boleh di kalangan kita ni ramai-ramai, di kalangan kita penduduk Malaysia kita ni terutamanya, biar kita je dapat nikmat untuk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Saya karang kitab ni syurga ganjaran terindah. Kalau tuan-tuan nak tahu macam mana suasana syurga, tuan-tuan baca kitab ni. Kitab yang ringkas begini lah. Baca dekat nak tidur tu, baik baca kitab macam ni daripada baca WhatsApp, baca macam-macam gaya kita orang kita nak tidur kan. Dia baca Facebook, dia baca Instagram. Yang tak tahan, tua-tua pun main TikTok lagi di kalangan kita. Jadi kita ni dalam keadaan sebegini baca kitab-kitab macam ni. Jauh lebih baik dalam hidup kita ni. Dekat nak tidur tu kita nampak tempat kita yang kita nak pergi, yang kita akan berada. Macam mana syurga? Syurga ni macam mana nikmat. Saya karang kitab ni, saya baca balik kitab ni. Bila saya baca, saya rasa tak sabar-sabar nak masuk syurga. Di antara amalan-amalan yang perlu kita jagalah diri kita. Mudah-mudahan demikian. Saya karang kitab ni, hebatnya surah Al-Ahzab. Ni khusus untuk orang perempuan. Orang perempuan, kalau kalian nak masuk syurga Allah, nak suruh dapat selamat kita, sebelum kita meninggal dunia, faham terhadap 3 surah. 3 surah dia orang perempuan kena belajar. Kalau tak sempat 30 juzuk, belajar 3 surah dia. Ajarilah, katanya Sayyidina Umar, pada orang perempuan, pada hidup mereka terhadap 3 surah. Surah yang pertama surah An-Nisa. Surah yang kedua surah Al-Ahzab. Surah yang ketiga surah An-Nur. 3 surah ni hadam dalam hidup kita. Manakala orang lelaki, kalau tak sempat yang lain pun belajarlah 2 surah. Orang lelaki 2 surah je, saya nak masuk. Surah yang pertama surah Al-Baqarah, surah yang kedua surah Al-Imran. Orang lelaki kena 2 surah ni pun terlentang dah. Nak boleh habiskan 2 surah. Saya sempatlah mengajar buat kuliah terhadap di Shah Alam, saya buat kuliah surah Al-Ahzab, surah An-Nur dan surah An-Nisa. 3 surah ni saya buat kuliah khusus untuk muslimat di masjid negeri, di beberapa buah masjid di Shah Alam tersebut. Tuan-tuan yang tak dapat tu, tuan-tuan belajarlah dengan ustaz para asatizah di sini ajar demikian. Saya karang dari kitab ni, ni kumpulan daripada doa-doa daripada Al-Quran Karim mengikut surah-surah. Saya ambil doa yang Allah ajar. Ni dalam setiap surah ni, misalnya surah Al-Anfal, misal contohnya, ada juga doa yang Allah ajar. Dalam surah At-Taubah ada doa. Surah Al-Anfal ada 3 doa dalam surah Al-Anfal. Kita ambil doa supaya kita macam mana nak tawakal kepada Allah. Doa agar Allah jadikan kita ni sebaik-baik pertolongan. Allah nak bagi pertolongan. Doa pada kita agar Allah bagi sebaik-baik perlindungan. Ini mengikut surah tu, ulama-ulama susah. Ada doa yang Allah ajar kepada kita. Saya karang kitab ni banyak lagi lah, ada 2-3 buah lagi kitab. Saya karang kerana saya bangunkan ma'had tahfiz. Belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Saya dah tanggung anak-anak yatim dan orang miskin selama lebih kurang 10 tahun lebih dah. Saya tanggung pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih di belakang saya ni. Anak-anak yatim, orang miskin. Kita ajar mereka menghafal Quran. Habiskan Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran. Dan saya tanggung mereka seorang sebanyak RM3,500 setahun. Yang datang daripada Sabah, kita tanggung sebanyak lebih kurang RM9,000 seorang. RM9,000 seorang. Kita tanggung mereka menghafal Quran ini. Hasil daripada jualan kitab-kitab macam ni, hasil daripada infak-infak yang kita lakukan, saya tolong juga di selatan Thailand. Di selatan Thailand, bila saya tengok anak-anak yatim piatu, bapa mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak tersebut. Asalnya 22 orang, sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana pada mereka sebanyak lebih kurang RM30,000, RM40,000 sebulan. Macam mana nak biayai mereka tersebut? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu, dan madu tersebut mereka letak depan mereka bangun tahajud malam-malam doa kepada Allah. Saya jadikan madu itu untuk perubatan Islam. Mereka hantar ke Shah Alam. Saya guna madu ni untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum untuk muntah keluar benda yang pelik-pelik. Orang Melayu kita ni kuat ilmu sihir. Sekarang ni sihir melalui angin, sihir melalui SMS, sihir melalui Facebook, sihir melalui, maknanya jin-jin pun ICT juga kamu. Untuk pemerintahan juga boleh menyihir orang melalui Twitter, sihir orang benda-benda cara demikian. Dan tuan-tuan, macam mana kita nak lindungi diri kita? Minum air madu. Rasulullah kata, kalian minum air madu ni
Minumlah air madu yang disejukkan. Rasulullah sebut macam itu. Kalau kita ambil madu, kita kacau dengan ais wang, letak dalam peti ais, tuan-tuan minum air tersebut. Dah sejuk dah minum air tersebut. Tuan-tuan akan rasa nikmat. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmat air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Kata Rasulullah. Tuan-tuan akan rasa nikmat yang amat sangat. Kebetulannya mereka bela lebah tu di bawah buah mata kucing, pohon mata kucing, bau wangi sikit. Kemudian radius dia lebah tersebut terbang dia kurang 8 km. Dia bukan dalam kotak begitu, tidak, tapi dia berterbangan cari dia bunga yang indah. 3 hari 2-3 hari sekali kita bertuai hasil yang kita dapat dengan cara demikian. Ini pun kelebihan lah, dia panggil mereka. Kemudian yang datang tempat saya tu, dia mengadu, Ustaz, malam-malam mimpi air, malam-malam dia sebut mimpi budak kecil, mimpi bayi air, kemudian mimpi dia kata dipatuk ular, rumah lama, apa benda, gigi ni bunyi, kak gigi. Kenapa ni Ustaz? Saya jawab, ini gangguan saka. Orang Melayu kita kuat ilmu saka. Kuat di kalangan kita, terkena saka. Dalam tak sedar kita kena saka. Saka ni masalah. Siapa yang kena gangguan saka, dia bermasalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah. Tu senyum-senyum dia. Ini panggil gangguan saka ni, dia akan bau badan kita jadi gelisah, jadi kita tak menentu cepat nak marah. Ni dia antara gangguan yang berlaku. Satu-satunya kita jadi kebas-kebas. Untuk buat dengan kaki kita, jari kita ni, kemudian dia jadi bengkok, jadi keras. Kalau kita jumpa dengan doktor, doktor bagi tahu arthritis. Kebanyakan jadi demikian. Sebenarnya tak. Dia gangguan saka yang sedang terjadi. Tuan-tuan ambil dia lotion. Saya guna minyak habatus sauda dan juga minyak zaitun. Saya bentuk dalam bentuk lotion ini. Tuan-tuan sapu dia di sendi-sendi. Sapu sikit-sikit je peringkat awal. Kerana kalau sapu banyak nanti dia akan panas yang amat sangat. Panas pada diri kita. Tambah kalau kita ada makhluk tersebut. Tapi kalau tak ada, dia tak rasa apa. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita sendiri. Adalah kat luar nanti tuan boleh jadi manfaat bagi kita. Kalau tuan-tuan tak dapat yang lain pun ambillah pamphlet ni. Pamphlet ni je lah buat balik ke rumah. Di mana-mana ada perluan, ada nombor akaun dekat pamphlet saya ni. Tuan-tuan pergi ke mana-mana bank, berdiri depan mission bank tu, semayang sunat istikharah. Tak impak ke tak impak, yang terima ke tak terima. Mudah-mudahan lah, kalau pun Allah bagi peluang pada kita untuk kita kembangkan lagi pahala-pahala kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha duha'uka wal baha baha'uka wal jamal jamaluka wal qudrah qudratuka. Allahumma in kana fis sama'i rizqana fa'anzilhu wa in kana rizqana ba'idan faqarribhu wa in kana rizqana qalilan fakaththirhu. بحق دعاؤك وبهاؤك والجمالك والقدرتك لا حول ولا بك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. والطف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اختم آجالنا بحسن الخاتمة ولا تختم آجالنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustaz atas kuliah duha yang disampaikan kita tadi. Untuk pemakluman, Masjid Johor ni insyaAllah setiap minggu pertama, kedua, setiap bulan hari Sabtu kita ada majlis dengan Habib Al-Mustafa daripada Yaman yang menetap di Malaysia, yang mengajar di Sekolah Pondok Aisyah Sanganas. Kita ada kitab Syamil Muhammadiyah dan ada tiap-tiap hari pun kita ada majlis-majlis ilmu lepas Habib. Dan kita sekarang Masjid Johor tengah mengumpul dana lah untuk pembangunan masjid. Banyak lagi infrastruktur yang kita nak bangunkan untuk
kemudahan jemaah insya-Allah. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.